Lepas tu hari ni jandela ayah mak nama dia Perihal Amru Ma'ruf Nahyu Munkar. Hak ni hak hidup dalam hari yang belaka. Hak duk royak mari semua dah pun kita boleh pakai kuno dalam hari yang kita. Lepas tu mengikut kemampuan kita. Mengikut kemampuan, mengikut kebolehan kita. Kita mengaji. Tahu sekat mana kita buat. Lepas tu kau cari ilmu tambah lagi. Dan usaha. Banyak lagi. Ayah mak pun mengaji puluh-puluh tahun mari dah pun kena duk mengaji tambah lagi. Tak ada kata siapa alim naik ke atas lepas lagi. Tak. Ngaji agama tak cukup. Kena ngaji seumur hidup. Ni kenapa? Kerana kita ni bukan kata apa kau tukar ni tak. Mana nak cari nafkah lagi. Mana nak apa banyak perkara. Kita kena usaha. Tetapi jangan lupa agama. Itu dia. Agama duduk depan. Nak buat kerja apa, agama duduk depan. Mana agama duduk depan? Ialah nak keluar daripada rumah. Baca ayat kursi. Mudah-mudahan Tuhan jagakan kita jadi selamat pada hari itu daripada tipu helah daripada setan. Tu sehari siapa gelak hari itu, siapa dia baca ayat kursi satu kali saja nak keluar daripada rumah. InsyaAllah Tuhan akan membabahkan daripada tipu setan. Lepas kita dapat pahala lagi. Dan lagi pula zikir-zikir sana itu. Itu dia. Baca Qul Allah satu kali sama dengan 10 juh pahala-pahalanya. 10 juh. Satu kali Qul Allah. Tapi dengan syarat. Ada syarat-syarat sikit. Niat berzikir pun tak apalah. Baca Qul Allah. Nak molek tu ada ismaya di tubuh sokmo. Barulah nak masuk iman dan amalan yang soleh. Orang beriman, orang selalu suci tubuh. Nak suci tubuh, ada ismaya tubuh sokmo. Lepas tu berzikir sokmo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ataupun subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nampak lanjut lebar sangat. Pandak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mula 1000. Walhamdulillah, walhamdulillah, walhamdulillah. Mula 1000. Wala ilaha illallah. Mula 1000. Wallahu akbar. Mula 1000. Pak zikir ni hak Tuhan kasih. Mana kata orang berzikir, orang kasih pada Allah. Allah kasih pada kita. Lepas tu perihal amru ma'ruf, nahyu munkar. Moga-moga Allah jadikan kita sekalian daripada golongan orang yang membela keadilan dan menyeru untuk keadilan. Membela keadilan dan untuk menyerukan keadilan. Belah mana dengan cara halusi saat itu? Tak lain tak bukan. Di hari ini kita marilah sama-sama kita mengaji, kita belajar, kita nak asah otak kita dan hati kita nak nak basuhkan hati kita jadi cuci murni saat itu. Ialah semoga Allah jadikan kita sekalian dari golongan orang yang membela keadilan dan menyeru untuk keadilan. Jaga keadilan dan pakak-pakak pray, pakak ajak mengajak, menyeru untuk keadilan. Pakak royak, pakak kecek. Kita duduk dalam hari-hari ni kita ada keadilan tak lagi. Hidup keadilan. Hidup keadilan. Adil mana kata orang yang cukup lekat. Ada sifat sabar. Orang tak sabar nak beri keadilan tak boleh. Serta beraceh. Dia kena sabar. Nak beri adil kena sabar. Lepas tu kena suluh tengok puas hati kedua-dua. Ni cara keadilan. Kalau orang duk balah dua orang. Kita mari perdamaikan
jadi puas hati kedua-dua orang. Bukan kita juga kasing. Keadilan inilah kasing kepada dia. Iaitu sama-sama puas hati. Tidak. Apabila sama puas hati tak paak ke apa, ni adil. Puas hati belah mana kalau terkedai kata dia kena ada sifat gerben ni. Utama sekali kena kemaafan. Mula-mula tu kena maaf dulu. Kena kacik gigi lah. Kena maaf dulu baru nak kecek kira boleh. Maaf yang telah lepas mari dah. Nak molek lagi akan datang pun maaf juga. Cuci. Lepas tu cadai aku tak apa lagi. Takutnya ada sikit sebanyak. Kita kena maaf. Cepat-cepat. Lepas tu kita baru kecek berkira. Kecek berkira dah saat itu, kita tahu dosa pahala. Wak tak kena berdosa. Wak kena dapat pahala lepas daripada dosa. Menyeru keadilan dan membela keadilan. Kena pakai guna membela saat itu, kita kena pakai setiap saat, setiap hari, setiap pekerjaan. Cara keadilan ni. Penting benar ni. Lepas pada tu menyeru untuk keadilan. Kita kena seru. Pakak-pakak. We jaga keadilan. Pakak we ada keadilan belakang. Tak usah duk balah main. Kita orang ada akal, ada otak, orang ada iman dan beramal soleh, orang duduk sekali dengan Allah SWT saat itu. Allah yang amat murah dan amat mengasihani. Bah kita ni hamba Allah. Kita pun lebih-lebih lagi kita kena buat. Kena kasih sayang kepada saudara kita. Waris-waris kita, daging darah kita dan adik-beradik kita, masyarakat kita. Untuk apa? Untuk membelakan agama. Nak menjagakan agama kita. Kena pergi. Kemaafan. Yang salah silap sana itu kita kena maafkan. Itu adil. Bahwasanya amru ma'ruf menyuruh buat baik. Jaga keadilan dan menyuruh buat baik. Dan nahi munkar melarang daripada berbuat jahat. Itu antara syiat-syiat. Agama yang terutama. Syiat agama yang terutama. Dan tugas-tugas yang terbesar ke atas kaum muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita berbuat baik. Tuhan suruh buat baik. Bahawa apa kita buat karuk je? Tuhan suruh buat baik. Ni kamsah Allah sendiri. Allah memerintahkan kita berbuat baik dan melarang kita berbuat jahat. Tuhan larang tak sewi buat benda-benda karuk, benda jahat, benda tak molek, benda yang nak buat menjadi pecah belah dan benda nak heret pergi kepada neraka. Menerusi kitabnya yang mulia dan atas lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam menggalakkan nabi kita ni semangat, menggalakkan mana kata semangat kepada kita untuk memberikan perhatian terhadapnya dan mengancam kita jika mencuaikan tugas besar yang mulia ini. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di dalam surah Al-Imran ayat 104. Artinya wajiblah ada
di antara kamu suatu ummah, golongan-golongan yang menyeru manusia kepada melakukan kebaikan, menyuruh berbuat baik, suruh buat hak benda yang baik-baik, dan melarang berbuat jahat, larang buat benda yang jahat. Mereka itulah orang yang berjaya, iaitu bahagia dunia dan akhirat. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, kuntum khaira ummatun ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dua ayat ni yang utama sekali kita saat itu kena jaga dan kena beramal, kena buat. Buat hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan larang. Ni mula-mula pertama sekali apa ni perintahan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Menetapkan kita buat baik dan melarangkan kita buat jahat. Lalu tu sedang pengajar mati sekalian. Satu ayat saat ni arti kamu sekalian adalah sebaik-baik ummah yang dilahirkan untuk kepentingan manusia. Kamu menyuruh berbuat kebaikan dan melarang berbuat kejahatan. Dan lagi pula kamu beriman kepada Allah penuh-penuh. Acik tengok kita lala ni. Kita sendiri, tuai ampunnya sendiri, iaitu dalam keluarga, ketua keluarga. Siapa saja tak ada kira. Tak utama sekali ialah dua ibu bapa, ialah ayah sebagai ketua keluarga, dan sebagai jurus sana itu ialah isteri. Ibu dan bapa, ayah dan ibu. Yang beriman kepada Allah SWT. Ayat ni dalam surah Al-Imran ayat 110. Saat ni 104. 104 ayat saat itu adalah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Sangat akhir saat itu wajiblah satu kewajipan besar bagi kita. Ada di antara kamu suatu ummah, golongan yang menyeru manusia kepada melakukan kebaikan. Tak ada kira bahasa mana, agama apa, kita kecek semata. Mana kata seru tak ajak mengajak. Buat kebaikan. Buat kebaikan. Ajak mengajak, buat kebaikan. Dan menyuruh buat yang baik dan melarang berbuat yang jahat. Mereka itulah orang-orang yang berjaya. Dan lagi satu ayat lagi pula Allah berfirman, kuntum khairu ummatun ukhrijat linnas. Kamu sekalian adalah sebaik-baik ummah yang dilahirkan untuk kepentingan manusia. Orang lain boleh tupai kita. Kecek mudah-mudah gitulah deh. Ni jangan kata gapo diri dia sendiri pun tak boleh tupai. Sementara orang lain nak mari tupai dia. Kenapa? Kerana dia duk tipu menipu. Pas diri yang nak tupai boleh belah mana? Duk jalan tak molek, jalan karuk. Tipu menipu nak barang demo, pisah sehabis-habis, pisah-pisah Siapa ke bomo pun ada pakai bomo, nak boleh harta ke dia sore. Ada berbagai-bagai. Pas molek ke lagu tu? Itu dia. Lalu tu Allah memerintahkan, katanya kewajipan manusia saat itu untuk orang mukmin dan mukminah. Kamu sekalian adalah sebaik-baik ummah yang dilahirkan untuk kepentingan manusia. Umat Islam semua saat itu Allah mengadakan umat Islam, dan Allah berjamin catat agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya
agama sisi Allah ialah al-Islam. Agama yang menyelamatkan manusia semua seluruh dunia. Tak ada kira bahasa apa, tak kira agama apa, tak kira mari cewek mana. Nah, Islam ni sebagai orang pimpin ni. Orang menjagakan keadilan. Menjagakan untuk menyerukan keadilan. Jaga keadilan dan menyerukan keadilan. Supaya nawi adil. Nak molek saat ni tu dah Islam lah boleh mengatakan dunia baru adil. Hati dia. Mengatakan dunia. Baru adil. Kerana Islam tu Tuhan suruh buat benda yang benda yang benda yang baik, benda yang selalu kebaikan dan larang benda-benda yang jahat. Lalu tu Allah berfirman lagi. Sedang mengajar mati sekedar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Kalau sebut laki-laki saja, orang perempuan kata, hai tak wajib atas dia. Hai. Deh. Iaitu, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengah mereka menjadi pemimpin kepada yang lain. Orang Tino boleh jadi pemimpin. Orang Jatah pun semua telah dah boleh jadi pemimpin. Dan orang Tino pun jadi pemimpin kepada yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang baik dan melarang daripada mengerjakan yang jahat. Pak Hukum tengok kita duduk bersama mana lala ni. Kita duduk molek tak lagi. Banyak lagi. Hak duduk dengan buat seko-seko air saja. Tak buat turut hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti ada satu contoh teladan ni, hak sebenar ni, hayah mak ni. Baru duk panas-panas. Buku bersaka. Bersaka lama duk meretah mari. Tidak. Balik kakak sendiri pun tak ada bergaduh apa. Dia orang mudah dah. Orang senang. Lepas dia duk bekerja cari makan. Peru anak bini dia dengan tupuh peluh dia sendiri. Tak ada bergaduh harta. Pada satu hari. Yang timur ada satu masalah. Nak pergi buat tak boleh. Hak ni nama demo ni, hak ni nama demo ni. Nak buat tak boleh. Nama kakak. Adik nak pergi buat tak boleh. Adik mereka lama dah. Jadi kata, dia beri harta sana itu dengan saneha. Boleh beri dengan saneha tapi beri kena lah dengan hukum. Itu dia. Iaitu beri sedang kata kasih kepada anak ni buku faraid. Cara-cara bagi pesaka. Kena jalan tu cara bagi pesaka. Kalau beri harta semua pun kepada siapa tak ada kira lah ni . Apabila jadi sungguh saat itu, dia dapat 1/3 saja. Itu dia. Lepas tu, kena bagi kepada demo lain. Lalu tu Alhamdulillah, dengan lama-kelamaan, Tuhan kasih saya kepada keluarga tu. Nak jadi selamat sepenuh. Bagi cara di hakim. Bagi cara di hakim sana, Tok Kodi lah orang juga rasanya. Itu dah. Menurut hukum. Lalu kena, jadi, semua sana itu jadi, terimalah. Dengan keberkatan sana ni, 2,000 bapa yang telah meninggal dunia dah. Pakat duk berdoa, tak suruh anak tu duk balas batah. Wak we kena dengan hukum. Jadi, wak we kena dengan hukum. Boleh. Dia kata dia meretah lama dah sana itu,
Jadi dapat kepada kakak jatuh. Kakak jatuh pun betul. Betul benar dia panggil. Itu dah. Tak ada perkara mana dia orang mengaji. Kok tu kok ni kok tak ada orang lain sekali, adik sendiri. Itu dah. Hak ni dah pepatah Melayu kata harap pagar-pagar makan padi ni. Harap demo tu tipu kita. Tu dia. Kita jangan tipu menipu adik-beradik apa kau tu kau ni. Bukan nak royak tak molek ni, royak hak molek. Kata berlaku lagu ni kita kena pergi kecek kira dengan hakim. Hakim qadi syar'i saya panggil. Hak kita di hakim ada qadi syar'i. Kedua hak pesaka, hak keluarga, qadi syar'i juga jadi hakim di atas hakim. Bukan hakim hak KJL dak. Hakim hak KJL tak. Orang yang yang ada ilmu agama untuk menjadi qadi. Jadi hakim bagi panggil di 3 wilayah kita ni begitulah. Panggil kata ada qadi. Qadi syar'i panggil. Qadi yang dilatihkan oleh Kesuang Justitam. Itu dah. Oleh KJL. Lalu tu supaya nak hukumkan buku-buku kih-kih krop keluar meraduk. Itu dia. 2 perkara tu ya. Boleh jadi kau tak payah lagi sana kita ukarkan undang-undang hak Islam kita sana tu masuk di dalam lembaga ataupun masuk dalam Rathamanun. Supaya nak sepenuhkan untuk nak meretah umat Islam semua seluruh negara Thailand itu pakai hukum hakam, hukum syarak. Itu dah. Sepertinya hak keluarga dan hak pesaka. Artinya dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Satu ayat saat ni. Dari surah At-Taubah. Ni jalan ni. Dari surah At-Taubah ayat 71. Orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, setengah mereka mencari menjadi pemimpin kepada yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang baik dan melarang daripada mengerjakan yang jahat. Dan firman lagi dalam surah Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Du'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'anil munkar fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Artinya Allah telah meletakkan laknatnya ke atas orang-orang kafir dari kaum Bani Israel atas lisan, atas lidahnya. Daud dan Isa ibni Maryam. Yang demikian disebabkan mereka menderhaka dan sering melanggarkan batasnya. Mereka itu selalu tiada melarang terhadap kejahatan yang mereka lakukan. Alangkah buruknya perilaku yang mereka lakukan itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkar falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman." Nabi pesan kita yang mana kita orang yang sabar Nabi suruh kita sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Artinya siapa yang menyaksikan, siapa tengok, siapa pergi berjumpa suatu mungkar, maka falyughayyirhu biyadihi,
maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisani. Jika tiada berkuasa, maka dengan lisan, dengan lidahnya. Kata dengan lidah. Jika tiada berkuasa juga, nak kata dengan lidah pun tak berani juga, nak kata tak boleh juga, maka dengan hatinya. Tegah dia dalam hati. Mana kata tegah mencegah, panggil. Mencegahkan. Siapa dia menyaksikan suatu mungkar, kita tengok benda yang mungkar, panggil, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Lari dengan tangan dulu. Jika tiada berkuasa lari dengan tangan, maka dengan lisan, dengan lidah, dengan perkataan saja. Takut dapat bahaya saat itu. Dan jika tiada berkuasa juga, maka dengan hatinya. Nak cegah dengan tangan pun tak boleh. Nak kata dengan lidah pun tak boleh. Kata dalam hati. Tegah juga. Ni satu kewajipan kita, yang mana Nabi pesan kepada kita, perkara yang mungkar, mesti kita cegah menyekah. Tak boleh tegah dengan tangan, tegah dengan lidah, dengan perkataan. Tak boleh dengan perkataan, tegah juga dengan hati. Itu dia. Tegah belah mana? Ya Allah, minta dia masuk ke email lah. Dia karut sangat. Kita berjumpa dengan benda karut. Itu dah. Nak pergi lari dengan tangan pun tak boleh. Lari dengan lidah pun tak boleh. Tak berani. Takut jadi bahaya. Tegah dalam hati. Tegah dalam hati. Lalu tu sedang mengajar umat sekalian. Maka dengan hatinya, dan yang demikian adalah selemuh-lemuh iman. Dan sebentar lagi, ayyuhan nas, muru bil ma'ruf, wanhau anil munkar, qabla an tad'u, fala yastajabu lakum, wa qabla an tastaghfiru, fala yughfaru lakum. Artinya, wahai sekalian manusia, adalah kamu menyuruh buat baik. Adalah kamu menyuruh buat baik dan melarang berbuat jahat sebelum kamu memohon Allah. Lalu tiada dikabulkan kamu dan sebelum kamu meminta ampun daripadanya, lalu tiada diampuni kamu. Sesungguhnya, menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat itu tiada menolak rezeki ataupun mendekatkan ajan. Dan sesungguhnya para pendeta daripada kaum Yahudi serta para rahib, ialah berderi, orang berderi dari kaum Nasrani, apabila mereka meninggalkan menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat, maka Allah Ta'ala telah melaknatinya. Kita minta berjauh. Kalau duduk lagu ni, Tuhan laknat. Sebagaimana telah melaknatkan kepada kaum Nasrani. Kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Dia tidak siapa melarang buat jahat, maka Allah Ta'ala telah melaknati mereka atas lisan nabi-nabi mereka. Lalu sesudah itu, bala pun turun merata ke atas mereka sekalian. Hak ni hidup jadi ni. Di mana-mana saja tempat kita ke, di mana sana Tuhan turun bala-bala yang tak ada suka-suka. Orang mati pun tak tahu salah apa. Dan orang juga bunuh juga berdaya pun tak tahu kata nak murih ke apa. Hak berdaya pun berdaya juga. Orang molek pun berdaya. Tak ada tahu salah apa. Ni keadaan bala. Bala sana tu banyak. Dia bersakut paut sampai tu.
ayah mak pun duk ramu-ramu pagi-pagi ni nak jadi si kabu darat. Kalah duk suka. Kalah. Karidon kita duk suka. Dia dengar. Buat si kabu darat. Boleh makan belakang. Pas makan serta belakang. Tak ada tinggi genah. Siapa pekat tinggi pun makan si kabu dalam jeluk tu lah. Jeluk. Dia mau buat si kabu darat tu tadi gaul selalu dah. Gaul siap-siap dah. Ataupun buat apa ni? Buat kakah kabu darat. Lepas tu menanuk saja. Mari gaul sendiri pun dah. Zaman dulu tu ayah mak biasa makan. Mulah mak rumah saat itu. Dia nak ramah. Cucu pun ramah. Lepas tu buat si kabu kuning tu lah. Buat apa ni, ambil kakah sudah, gaul sejeluk selalu. Cebok bu pinggir. Ni nak jaga keadilan ni. Jaga keadilan. Pakat makan dalam tu belakang. Mung tengok kat aku tengok kat mung. Tak ada balah. Kalau makan lauk sana dalam hidang, kadang-kadang sana tu cerekang lagi. Nampak sedapnya gomo dia dulu habis orang lain tak boleh makan. Lalu tu buat si kabu. Gaul sudah sendiri. Buh pinggir. Boleh makan serata. Ni cara keadilan dia. Dan lagi pula kalau beli supar belakang. Pakat makan. Itu dah. Lalu tu dah hari ni. Pasal apa ni ayah mak ambil ayat ni? Semua tu dapat taufik dan hidayah daripada Allah SWT. Deh. Kecek mudah-mudah kata, ayah mak tak cadar. Tak cadar pun cadar kitab mari. Satu bait. Mari. Ikut tu tunjuk berasa nak baca gapo hari ni. Ada kala saat itu. Boleh salin semua. Baru semua. Deh. Tapi kita baru ilmu saat itu. Deh. Berkait dengan Allah lepas dah. Sebab tu kalau setengah-setengah dia tak perhati. Dia kata, ada ayat tu lah. Tak. Dia berkait lagi. Supaya apa? Supaya nak tugas sen, nak cerak lagi. Tu. Dan itu sedang mengajar mati sekalian ni cara nak mencegahkan perkara apa ni? Mungkat. Suruh buat perkara yang baik dan mencegahkan cara mungkat. Cara tegas saat ni Nabi wayak dah. Keling dengan mata. Tak boleh buat dengan tangan. Buat mencegah. Tegah dengan lidah. Tak boleh tegah dengan lidah. Tegah dalam hati. Kena tegah juga. Tak itu menanggung kita ni. Dan Nabi bersabda lagi. Mana? Sesungguhnya menyuruh buat baik dan melarang buat jahat. Itu tiada menolak rezeki ataupun mendekatkan ajal. Dan sesungguhnya para pendeta dari kaum Yahudi serta para rahib ialah berdiri daripada kaum Nasrani. Apabila mereka meninggalkan menyuruh buat baik dan melarang buat jahat, tak ada bergaduh apa. Dauk. Larang pun tak. Suruh pun tak. Biar nak buat karut, buat. Ni puak Yahudi dan kaum Nasrani. Maka Allah Subhanahu Wa Taala melaknati mereka atas lisan nabi-nabi mereka. Lalu sesudah itu bala pun turun merata ke atas mereka sekalian. Pakat terima bala belaka. Ada kira orang beriman tak beriman pun kena belaka. Sikit banyak. Tidak. Kerana itu bala kepada orang yang deraka pada Allah SWT. Orang tak turut perintah pada Allah SWT, saya suruh buat kebaikan, dia tak buat. Buat semata-mata kejahatan. Paling belakang. Duk supaya ngaku kubar kambing. Itu dah. Dan Nabi bersabda lagi, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihadi kalimatu haqqin
inda sultanin jaiz. Artinya jihad yang utama ialah mengucap satu kalimah yang benar. Mengingatkan perkara yang betul di hadapan pemerintah yang zalim. Jihad yang utama ialah mengucap satu kalimah yang benar. Mengingatkan perkara yang betul. Tidak. Di hadapan pemerintah yang zalim. Ketika baginda ditanya, siapakah manusia yang utama? Jawab baginda, kata, atqahum lirabbi wa awsaluhum lirrahim wa amaruhum bil ma'ruf wa anhahum anil munkar. Nabi jawab, artinya orang yang lebih takwanya kepada Tuhan sangat suka memperhubungkan silaturahim. Ni orang yang takwa sangat suka menghubungkan silaturahim. Nak berdamai. Nak berhubung apa? Berhubung apa? Silaturahim iaitu kasih sayang. Ziarah menziarah, tolong-menolong, bantu-membantu dan cegahkan barang mungkar dan suruh buat kebaikan. Bergiat menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat. Orang yang lebih takwanya kepada Tuhan sangat suka memperhubungkan silaturahim, bergiat menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat. Itu dia. Dan lagi pula, saat ni dok royak buku kata berkenaan dengan yang utama sekali ialah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wajiblah ada di antara kamu suatu ummah golongan yang menyeru manusia kepada melakukan kebaikan. Dakwah semata. Menyeru berbuat baik dan melarangkan berbuat jahat. Mereka itulah orang-orang yang berjaya bahagia. Lalu tu mari sambung di sini berkenaan dengan apa ni? Mana saat ni? Iaitu jangan tinggalkan syiar yang mulia ini. Ada suatu berita yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala meliputi azabnya ke atas sebuah negeri yang dihuni oleh sebanyak 18,000 penduduknya. Amalan mereka baik belaka. Seperti amalan para nabi-nabi, tak kecuali mereka tidak pernah marah. Apabila suatu perintah Allah dilanggar di hadapan mata mereka. Jadi mana kata telah jelaslah bahawa suatu tugas menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat itu tidak boleh diabaikan sama sekali. Mana kata kita berjumpa kalau kita tak larang, kita tak tegah dan kita tak mencegahkan muksiat sedakwah saat itu ialah tak boleh tegah dengan tangan, tegah dengan lidah. Tak boleh legah dengan lidah, tegah dalam hati. Satu kewajipan. Tidak. Selama berkuasa dan berkebolehan untuk menjalankan, siapa yang melalai untuk mencuaikannya, dianggap sebagai orang yang memadarengnya terhadap hak-hak Allah SWT. Tiada menghormati perintah Allah. Sebab itulah dia dicap sebagai orang yang
lemah imannya, kurang takut dan malu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang takut ke Allah dan tak malu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi jika dia berdiam diri kerana suatu tujuan ke dunia seperti mengharapkan pangkat ataupun harta benda, sedang ia bimbang jika ia menyuruh ataupun melarang, akan jatuh pandangan orang itu terhadap dirinya, ataupun akan tidak dipuji dan dihormati oleh yang ditegah dari orang-orang yang derhaka dan yang zalim itu. Maka dengan itu dosanya akan menjadi lebih berat dan ia akan terdedah kepada kemurkaan dan ketutupan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan tiap-tiap mungkar, tiap-tiap menegur mungkar ataupun perbuatan jahat itu, adapun jika ia berdiam diri daripada menyuruh ataupun melarang kerana ia bimbang kalau menegurkan ia akan ditentang sehingga suatu yang tidak diingini mungkin berlaku ke atas dirinya sendiri atau harta bendanya. Maka dalam keadaan yang serupa ni, haruslah ia berdiam diri kiranya ia yakin apa yang dibimbangkan itu benar akan berlaku. Dan ia tidak dapat menanggungkan disebabkan berat penanggungannya itu. Dalam itu, jika tiada mengindahkan segala bahaya itu, lalu ia meneruskan juga menyuruh melarang, maka ia akan memperoleh ganjaran yang besar dan pahala yang banyak. Itu juga menunjukkan bahawa ia mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan mengutamakan perintah atas kepentingan dirinya sendiri serta mengambil berat di dalam membela agama. Gitulah sedang mengajar hormati sekalian. Lepas tu masa kita berkat sangat dengan waktu subuh. Jagalah. Kita kena jaga, kita mencegahkan dan suruh manusia semua buat baik. Dan kita larikan buat kejahatan. Gitulah sedang mengajar hormati sekalian. Lepas tu masa kita waktu subuh dekat sangat dah. Allah kata anak dia duduk di Amerika tu. Boleh tengok dalam Facebook live sana itu. Ayah Mak duduk ruangnya Ayah Mak dia. Lepas tu terima kasih berlakulah kepada peminat kita wib sokongnya, iaitu pakak seru menyeru, sapa menyapa kepada sahabat anda kita. Terlebih baik sekali ialah di dalam keluarga kita dan saing rapat kita. Pakak-pakak bisik-bisik. Pakak bisik deh. Tidak. Yang terlepas meridah, alhamdulillah. Lolo ni tujuan tak lain tak bukan kita pakak-pakak muzakarah. Pakak mengaji, pakak belajar, pakak berkecek hak-hak agama. Semua dapat pahala. Kalau berkecek hak agama, Tuhan kasih. Nabi kita kasih. Lepas tu kita nak dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. InsyaAllah. Kita tak mumalah akhirat tu. Tetapi kena buatlah tu perintah Allah dan bagaimana junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Taala sebut penuh menah-menah. Manusia semua jadi hamba Allah Subhanahu Taala. Dan jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua-dua ni ada hak nak boleh masuk syurga belaka. Tidak. Tak ada kira dosa banyak mana san itu orang yang ada kalimah thayyibah. Kalimah yang paling hebat sekali ialah kalimah la ilaha illallah di dalam dada. Lepas pada ni kita mari dalam bulan Muharram ni saat itu tahun 1441 dah. Tua lagi dah setahun kita ni. Tu. Lepas tu lolo ni tengah duk ada buat haflah. Buat menyambut hari raya pula dah. Menyambut tahun baru kita saat itu
dengan ubah-ubahan nasib. Panggil hijrah. Menyambut hijrah supaya patullah ni demo tengah duduk haru surah habis diri dah ni. Pakat haru surah. Pakat budaya apa ni mengingati. Dan utama sekali kita nak belah kaji kata hisap tahun lepas dah saat itu apa ratik kejayaan dan apa ratik kecacapan kita dalam hidup hari ya. Tak kira cara buku nak cari nafkah, cara ibadat, nafkah zahir dan batin. Dia ada dua ya. Nafkah zahir dan batin. Nafkah zahir ialah cari makan wadakan wadiria gitu mo ya. Vitamin apa tu kan ni deh. Lepas tu makanan rohani. Batin-batin dia makanan rohani. Iaitu zikir-zikir dan amalan-amalan yang soleh. Baca Quran, berzikir. Wikoham nambah banyak lagi. Itulah orang yang beriman kepada Allah SWT dan sebagai turut jenjak langkah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pelajaran saat itu, tok guru yang besar sekali ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai buat contoh teladan kepada kita. Dan Nabi pula mengajar kita hak mana kita tak pusat itu deh. Dengan kelakuan, dengan perkataan hak Nabi buat saat itu ialah semua tu hak benar. Hak benar belaka deh. Selain daripada tu, sedang mengajar mati sekalian. Marilah kita hari ni apabila cukup tahun tu banyak ada dengan ghalimah panggil buat apa ni, buat keduri, menikah kahwin. Ramai ni lah ni deh. Kita buatlah menikah kahwin kena bagi hukum syarak. Nak buat belah mana jangan menyalahi dengan hukum syarak. Deh. Tidak. Lepas tu hari ni nak kecek perihal nikah kahwin. Moga-moga Allah menghormati kamu bahwasanya nikah kahwin itu mempunyai kelebihan dan faedah dan munafaat ke dunia dan ke akhirat dapat kedua-dua. Buku apa ni, Allah menghormati kamu bahwasanya nikah kahwin itu mempunyai kelebihan iaitu faedah dan munafaat ke dunia dan ke akhirat dalam menggalakkan berkahwin. Terhadap banyak riwayat di dalam Al-Quran dan daripada hadis Nabi. Nikah kahwin ni kita kena buat turut Quran dan hadis Nabi. Malah mana? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'." Dari surah An-Nisa ayat yang ketiga. Artinya maka kahwinlah perempuan-perempuan yang kamu sukai. Dua, tiga ataupun empat. Suruh nikah. Seorang, dua orang, tiga orang dan empat orang. Siapa ke bini empat pun ada, orang yang ada kemampuan. Ada kuasa mengikut hukum syarak. Ni dari surah An-Nisa, tegasnya lagu ni, iaitu Allah perintahkan kita suruh menikah kahwin. Maka wahai berkahwinlah perempuan-perempuan yang kamu sukai. 2, 3 ataupun 4. Sehingga sampai 4. Sekat 4 tu ya. 5 tak boleh lah. Tidak. Dan firman lagi, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dalam surah An-Nur ayat 32. Allah menggalakkan berkenaan dengan hal nikah kahwin. Artinya, dan ketahuikanlah wanita-wanita yang tiada suami di antara kamu dan orang-orang yang baik dari hamba sahaya kamu,
sama ada laki-laki maupun perempuan. Kiranya mereka miskin, nanti Tuhan akan memberikan kekayaan dari kurniaannya. Dan Allah itu maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Kahwinlah wanita-wanita yang tiada suami di antara kamu, dan orang-orang yang baik daripada hamba sahaya kamu, sama ada laki-laki maupun perempuan. Kiranya mereka miskin, nanti Tuhan akan memberikan kekayaan dari kurniaannya. Dan Allah itu maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Orang menikah kahwin tak ada biasa sesak sarih habuk. Dia menambahkan rahmat, menambahkan rezeki. Tidak. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wijaa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai pemuda-pemuda sekalian, siapa yang mampu mendirikan rumah tangga, mana kata siapa ada kebolehan nak menikah kahwin saat itu, mengikut syarat, mengikut rukun, mengikut puasan itu deh. Hendaklah ia berkahwin. Suruh menikah kahwin. Kerana yang demikian itu lebih menjamin untuk menutup pemandangan dan lebih selamat untuk menjaga kemaluan. Siapa yang tidak mampu, maka hendaklah berpuasa. Kerana puasa itu menahan syahwat untuk kahwin. Kecek mudah-mudah tapi dalam. Dalam. Deh. Mengikut hadis ni. Dan di dalam hadis yang lain pula, Nabi SAW pernah berkata, man arada an yalqallah tahiran mutahhara falyatazawwaj al-haraid. Siapa yang ingin menemui Allah dalam keadaan bersih dan suci, maka hendaklah ia berkahwin dengan wanita-wanita merdeka. Dan hadis yang lain pula, arba'u min sunanil mursalin al-haya'u wa ta'atur wa siwaku wa nikah. Artinya 4 perkara adalah menjadi sunnah para rasul, iaitu malu, memakai wangi, wangi-wangi, dan bersiwak, dan berkahwin. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, tanakahu taksuru fa inni mukasirun bikumul umama yaumal qiyamah. Artinya, perbanyakkanlah berkahwin supaya bilangan kamu bertambah, maka aku berbangga dengan bilangan kamu yang banyak sebagai umatku di hari kiamat. Tuhan suka, Tuhan pula dah. Nabi suka hati benar. Kalulah umat dia ni kaum nambah banyak di akhirat tu. Pada hari kiamat sana itu banyak Nabi, umat Nabi Muhammad. Ni Nabi yang paling suka sekali. Sebab itu Nabi menggalakkan suruh menikah kahwin. Apabila siapa umur, siapa masa, yang cukup lekat lah, pendek kata. Boleh cara hidup, boleh ambil nafkah, dan boleh apa kau tu kau ni, menikah. Menikah ni daripada seorang, boleh 2 orang, boleh 3 orang, boleh 4 orang. Nikah kahwin. Hak ni mengikut hukum hakam, hak Allah yang telah mencatatkan, yang telah memerintahkan kepada kita, suruh nikah kahwin. Arti banyakkanlah berkahwin supaya bilangan kamu bertambah.
Kalau kita menikah kahwin sana itu beranak pinak apa kata ni jadi cucu cicit cocok. Maka aku berbangga. Nabi kata aku rasa suka hati benar dengan bilangan kamu yang banyak sebagai umatku di hari kiamat. Bimbang takut umat Nabi Muhammad ni di hari kiamat ni punya kata hebat sangat. Tak ada apa orang sekali. Menikah kahwin ialah beranak. Lo ni banyak lagi timur-timur. Apa ni timur demo masa menikah dah. Tak say kat anak. Banyak timur. Menikah tak say kat anak. Menikah apa? Mudah-mudah tu. Apabila menikah, beranak. Mereka ibu sani uzur. Ataupun apa ni, berbagai-bagai lah. Musyakah. Itu dah. Kalau tubuh sihat, apa sihat sana itu tengoklah. Ambil contoh teladan daripada tok kita. Beranak tak tahu. Tok kita hak jatuh ke bini pergi situ, bini sini. Beranak cocok situ. Cucu cicit sini. Pergi di nuhah bini situ. Itu dah. Boleh anak berdarat-darat, boleh cucu berdarat-darat. Itu dah. Menambah kat umat. Lalu tu sedang mengajar mati sekalian, Nabi sokongkan untuk membanyakkan ummah supaya Nabi sana itu nak bangga di akhirat nanti pada hari kiamat tu. Dan sepuluh lagi. Iza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfad din falyattaqillahi fi nisfil baqi. Artinya apabila seorang hamba berkahwin, maka telah sempurnalah setengah agama. Kini hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada setengah yang baki lagi. Ibni Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, tiada yang akan menghalangkan seorang dari berkahwin kecuali lemah syahwat ataupun sifat derjan dia panggil. Pada pendapat Ibn Abbas kata, pada pendapatku bahawasanya nikah kahwin itu akan akan menghambat waswas. Akan menghambat waswas syaitan mengenai nafsu perempuan. Dari dalam dada bahaya waswas ini adalah besar pengaruhnya. Sehingga ada kalanya ia dihambat oleh waswas. Itu ketika berdiri di dalam semaya di hadapan Allah SWT. Ataupun ketika ia sedang membaca kitabullah, yakni Al-Quran. Ataupun ketika sedang rencak berzikir. Maka menjadilah ia sebagai seorang yang kurang ajar kepada Allah SWT. Kemudian kahwin itu akan mengengkang mata dari melihat yang haram, serta memelihara kemaluan dari melakukan perkara yang dilarang. Mengenai hal ini terdapat berbagai-bagai riwayat dan menunjukkan kelebihan berkahwin dan juga ancaman-ancaman terhadap orang yang meninggalkan berkahwin. Semuanya dipetik dari Al-Quranul Karim dan daripada hadis Nabi yang mana dalilnya sudah menjadi pengetahuan umum kepada orang ramai. Terutama sekali orang yang berilmu pengetahuan. Firman Allah Subhanahu wa taala, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Artinya, katakanlah kepada lelaki yang beriman itu supaya mereka memelihara penglihatan mereka dan menjaga kemaluan mereka, kerana jadi mereka itu lebih bersih untuk mereka. Sesungguhnya Allah itu
Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Di dalam surah Nun ayat 30. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi masuk dengan ayat saat ni. An-nazaru sahmun masmum min sihami iblis. Artinya pandangan mata itu adalah anak panah yang beracun dari panah-panah iblis. Tengok dia ada geramai duduk situ, duduk geramai situ, gerah cokan situ, cokan sini. Aku kelola tu deh. Lalu tu mana kata pelihatan supaya dengan kena anak panah iblis. Mari pak nyemikir gi kata riti. Hak ni lah hadut timbul berzina ataupun pokok tu kok ni untuk nak mencegahkan. Satu mencegahkan mata-mata saat itu. Dan yang kedua nak jaga farad dan jaga apa ni alat. Kemaluan kita kedua-dua lah. Laki-laki dan perempuan saat itu lepas daripada nak jatuh daripada maksiat. Jatuh daripada zina. Tidak. Dan lagi pula sesudah berkahwin. Sesudah berkahwin orang yang sabar dalam mempergauli isterinya dengan baik dan menjalankan hak dan tugasnya yang wajib terhadap isterinya dan mengeluarkan nafkah ke atas isteri dan anak-anak akan menyebabkan ia mendapat pahala yang besar. Di antara sebab-sebabnya ialah pahala mendapat anak-anak yang soleh yang menyembah Allah Ta'ala, mendoakan kedua ibu bapa mereka serta memohon keampunannya terhadap kedua ibu bapa saat itu. Sama ada di waktu hayat keduanya maupun sesudah mati. Maka jika anak-anak itu mati sebelum mencapai usia balik, maka kedua ibu bapanya akan memperoleh pahala dan balasan yang besar kerana sabar atas bencana yang menimpa mereka. Semua saat itu dia berkait lagi dengan pahala. Orang menikah kahwin saat itu dia berkait dengan pahala-pahala banyak perkara. Tak utama sekalinya sesudah berkahwin. Bila kita menikah dah, orang yang sabar di dalam mempergauli isterinya dengan baik. Jadi duk jaga dalam keluarga tu dengan baik. Lepas pada kahwin saat itu, dia ada kasih sayang, ada sifat tu, sifat ni. Semua kita tunai kewajipan kita, dapat pahala belaka. Dengan sebab kita menikah kahwin. Tidak. Dan menjalani hak-hak dan tugas yang wajib terhadap isterinya. Nafkah zahir dan batin. Semua saat ni tu pahala duk nanti siap-siap belaka dah. Apabila seorang perkahwinan selepas pada kahwin itu menjalankan hak-haknya ataupun tugasnya yang wajib terhadap isterinya. Kita selalu beri nafkah zahir dan batin wis penuh dan beri jaga dan beri pakatan yang baik, duduk tolong-menolong yang baik dan berbagai-bagai lah pertolongan bagi laki-laki mengajar isteri, hak pandai agama mengajar agama, tak pandai mengajar cari demo, suruh isteri pergi belajar, pergi mengaji agama. Semua tu dapat pahala belaka. Dia berkait pergi habis. Tidak. Dan mengeluarkan nafkah ke atas isteri dan anak-anaknya. Kita menikah kahwin dah, kita kena tanggungjawab nafkah kepada isteri kita dan anak kita. Akan menyebabkan ia mendapat pahala. Sabit-sabit saat ni, sebab-sebab saat ni, sebab kita menikah kahwin saat ni tu, dapat pahala berlipat ganda. Dapat pahala yang besar. Mana kata berlipat ganda. Di antara sebab-sebabnya, ialah pahala mendapat anak.
Utama sekali pahala yang mendapat anak yang soleh. Kita boleh anak yang soleh. Anak selalu agama depan. Semaya tak putus, berdoa tak putus, dan amalan-amalan lain tidak putus. Dengan sebab apa? Anak yang soleh itu yang menyembah Allah SWT. Dan anak yang soleh juga mendoakan kedua ibu bapa mereka serta memohon keampunan. Anak-anak minta ampunkan dosa-dosa dua ibu bapa, walau masih ada lagi dalam dunia ataupun yang telah meninggal dunia dah. Sesudah mati. Mereka serta memohon keampunan terhadap kedua ibu bapa, sama ada di waktu hayat, waktu hidup. Ibu bapa masih ada lagi, maupun sesudah mati. Ayah bonda yang telah meninggal dunia dah, anak yang soleh selalu berdoa dan selalu meminta ampunkan dosa-dosa kepada dua ibu bapa. Jika anak-anak itu mati sebelum mencapai usia balik, kalaulah anak kita mati sebelum pada balik, capai umur dia, maka kedua ibu bapanya akan memperoleh pahala dan balasan yang besar, kerana sobat atas bencana yang menimpa mereka. Ibu bapa sobat di atas kematian anak san itu sebelum pada balik dan dapat pahala-pahala daripada anak san itu. Begitu dia kait. Sebab itu, marilah ayah mak pun nak seru kepada muda-mudi kita dan kepada dua ibu bapa yang mendidikkan anak. Asuhlah anak menjadi anak yang saleh. Asuhlah anak menjadi anak yang selalu taat kepada Allah SWT. Apa Tuhan suruh, buat. Apa Tuhan larang, minta bercegah, minta berjauh. Itulah keluarga bahagia. Keluarga jannah, dia kena sekali pakatan yang baik. Anak pun kena taat pada dua ibu bapa. Isteri kena taat pada suami. Dan suami kena tanggungjawab kewajipan ialah nafkah zahir dan batin kepada isteri dan nafkah kepada anak-anak san itu, hatta pergi mengaji, pergi belajar, semua dapat pahala yang paling besar sekali. Dan itu berkahwinlah. Berkahwin turut hukum syarak. Menikah wisah bagi hukum. Lepas tu nak makan, nak bergapo, nak bergendang, nak polah lagi. Itu dia. Cumanya kita buat menikah kahwin dulu mengikut hukum syarak. Kena dah, setuju dah, tak usah duk kira banyak. Sesak kaya tak usah duk buat banding-banding. Dia benar tak boleh pilih belaka. Terkadang kita pilih orang kaya, kau susah. Terkadang pilih orang miskin, dia senang. Itu dia. Dia semua san itu duduk di atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk atas rahmat weh. Kesudahan daripada Allah SWT. Kita tak ada kira duk menujung, duk tengok apa reaksi, apa kau tu, kau ni. Ya sebenarnya tak ada kena reaksi pun dah. Tuhan difardukan kepada kita. Suruh menikah kahwin. Supaya nak lepas daripada berzina mata, berzina dengan berzina dengan alat kemaluan kita. Nak jaga kemaluan kita ni takut jadi jatuh di atas zina. Zina mata, zina hati, zina apa tu ni, suruh nikah kahwin. Dengan cepat-cepat. Kenapa? Menikah kahwin sana itu adalah rahmat. Rahmat. Kalau mengikut ahli sunnah wal jamaah dan mengikut Quran dan hadis sana itu, menggalakkan suruh menikah kahwin. Tuhan menjadi segu-segu. Jadi rejata orang betina untuk nak menambahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita azai wimolek, apa wimolek belana senang. Ada daripada peminat kita pun ada telefon mari. Amo ni anak dekat 10 orang, 8 orang. Alhamdulillah. Berjuruh belaka. Semaya tak putus belaka. Pakasih pada dua ibu bapa sana itu. Senang ibu bapaknya. Ada setengah-setengah sana itu, ibu bapa pera dia tu habis.
dengan harta benda apa kata habis untuk nak beri pelajaran kepada anak. Dan anak apabila dia berjaya sana itu, selalu dia azam mula-mula duit gaji pertama nak beri kepada ibu bapa. Molek comel loten ni orang beriman. Lepas pada tu turut ke bayar hutang ibu bapa. Molek comel loten. Kerana kita kena tanggungjawab. Anak kena tanggungjawab pada dua ibu bapa. Apabila masuk ibu bapa sana itu, dapat kesusahan tu kerana kita juga. Tak ada kerana lain. Deh. Lalu tu kita nak balas budi baik pada dua ibu bapa sana itu. Lebih-lebih lagi, banyak lagi. Orang kita nak pergi ke Mekah. Tak ada duit nak tambah. Anak yang beriman, anak yang soleh sanilah. Mari tanya beli dengan kek apa tu bui dengan duit pitih pergi buat haji. Tu baru kena. Lepas tu jalan lagi, jangan duduk senang kita sana tinggal dua ibu bapa. Letih dah. Harta benda pun habis dah. Sara kita mengaji. Duduk paling belakang kepada mak. Ada dah. Mak kan susah. Mana hotel lagi. Lalu tu hari ni, anak yang soleh. Tanya mak, lekat hotel siapa kata. Pergi bayar habis pada hari ni. Kalau ada duit dah hari ni, pergi bayar hari ni selalu. Ni hijrah. Hijrah mengikut dasar-dasar al-Islam. Mengubahkan nasib kita. Di atas jalan kita duduk kedekut, berjadi borah. Duduk buat nyanyi pada dua ibu bapa, beradu taubat. Dan minta ampun kepada dua ibu bapa. Dan saralah ibu bapa, cara ibu bapa sebagaimana dia cara kita pada masa kecil. Kalau sah macam kata ibu bapa, tiang. Tak boleh bangun. Kena jaga, kena belum mandi, bedak, balik mari. Ni banyak ada keluarga, ayah mak duk tengok nampak cerak-cerak dah. Pakat bergilir. Bergilir kesak. Nak mandi tak boleh dah. Dekat di katil tu. Nak bangun tak boleh. Balik mari. Kesak mari. Buh bedak apa orang tu kau ni. Lepas tu ada tidur sana tu dia jadi parut jadi buruk. Banyak kena buruk di paha di lapu punggung. Baliklah. Basuh cuci apa kata ni buh bak apa sudah selera. Siapa pergi makan buh suap makan kepada dua ibu bapa yang susah. Ni hadut nampak dengan mata ayah mak sendiri, alhamdulillah. Ni keluarga bahagia. Lepas tu tak sadar kira apa. Hak mana semua tu rahmat daripada Allah SWT. Kita bela tak sadar bergaduh dengan demo, tak sadar buat sepuk kau tu kau ni. Kita nanti bela. Demo tak semai bela nak buat kerana. Itu daripada Allah SWT. Sabit apa boleh jadi tak mari bela ibu bapa. Nanti dah. Ni satu ujian daripada Allah SWT. Kecek kalik ni. Masa pun dekat sangat dah ni. Nak habis dah ni. Lalu tu dah hari ni alhamdulillah. Dia dah. Iaitu mana sesudah berkahwin, orang yang sabar di dalam pergaulan isterinya dengan baik. Mak sifat sabar kena pakai selalu dah. Dia mula duk berkira lagi dah kena pakai limu sabar. Tak itu tak jadi kerja. Kau duk alik balah duk tawar menawar pergi mari apa kau tu kau ni. Bertawar menawar apa ni harga apa ni mah kahwin tak mah kahwin. Lepas tu 20 tahun kau apa lagi cadar dah. Kayak kau tu, kayak kau ni kau tak sah banyak kerja. Pergi kata menikah ialah rahmat. Dan anak pun demikian tu ialah nikmat Tuhan bagi pada kita. Anak tu bukan buat menjadi kesusahan pada kita. Anak ialah rahmat dan nikmat Tuhan bagi kepada kita. Ni mana? Iaitu sama ada di waktu hayat. Anak yang soleh. Selalu berdoa pada dua ibu bapa.
Lah itu, dan lagi pula sebenar lagi, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Sudah mengajar mati sekalian. Artinya, sebenar Nabi SAW, wang yang anda belanjakan fi sabilillah. Duit piti harta benda semua kita pakai guna di atas jalan Allah. Fi sabilillah, atas jalan Allah saat itu. Dan wang yang anda memberikan untuk merdekakan seorang hamba. Dan wang yang anda bersedekah kepada seorang miskin. Dan wang yang anda keluarkan untuk perbelanjaan anak isteri anda. Yang paling banyak menghasilkan pahala ialah wang yang anda keluarkan untuk perbelanjaan anak isterinya. Dan sebenar lagi. Ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqah. Wa ma at'amta waladak fahuwa laka sadaqah. Wa ma at'amta zawjataka fahuwa laka sadaqah. Wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka sadaqah. Ini satu hadis untuk nak menggalakkan kita, semangat kepada kita dengan susah payah kita saat itu, dengan kesabaran kita saat itu. Nabi bersabda kata belah mana? Apa yang anda belanjakan untuk makanan dirimu adalah sedekah. Apa yang anda ni, kita belakang ni lah. Anda tu lorak kitab. Apa yang ada, apa yang engkau. Iaitu semua belakang. Fok kita belakang lah. Belanjakan untuk makanan dirimu. Adalah sedekah. Kita belanja untuk nak makan diri kita ialah satu sedekah. Dan apa yang anda belanjakan untuk makanan anak anda adalah sedekah. Kita duk makan, duk belanja kepada anak, cucu, cicit, cocok sana itu jadi sedekah. Satu sedekah. Dan apa yang anda membelanjakan untuk makanan isterimu adalah sedekah. Kita belanja nafkah orang tina kita, bini kita satu makan pakai guna sana itu ialah jatuh dalam sedekah. Dan apa yang anda belanjakan untuk makan mana? Khodam kita. Kita ada khodam, ada hamba sahaya orang panggil. Kalau tak ada apa dah tu. Yang banyak ke dulu ada orang ada hamba di dalam rumah untuk jaga dalam rumah, buat bersih dalam rumah, menanak apa tu kan ni. Adalah sedekah juga. Semua saat itu kita belanja di atas jalan Allah, iaitu jadi sedekah. Kita belanja untuk diri kita sendiri pun jadi sedekah. Jadi dengan automatik. Kenapa? Kita belanja dengan ikhlas hati, dengan kerana Allah. Semata-mata kerana Allah. Dan sebentar lagi, Nabi kata, Iza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min salasin. Ni hadis ni, dia berkait. Sebenarnya dia berkait, tiap-tiap rukun saat itu, rukun Islam 5 perkara, dia berkait dengan hadis ni belakang. Iza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min salasin. Sadaqatin jariyah, au ilmi yantafa'u bih, au waladin salihin yad'ulah. Artinya apabila mati seorang anak Adam.
Terputuslah amalan-amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah yang berterusan, ataupun ilmu yang dapat memanfaatkan, ataupun anak yang soleh mendoakannya. Ni 3 perkara ni seorang mati sana itu semua supaya berlaku. Tak ada kira perekat mana, tak ada kira apa ni. Semua saat itu jatuh dalam 3 perkara ni lah. Hak tu boleh dapat ganjar-ganjaran dan dapat pahalanya. Ialah 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang dapat manfaat pada demo. Ni duk mengajar. Lepas tu peminat-peminat kita pun tolong cuek demo, ajak mengaji. Kadang-kadang kita boleh sikit sebanyak sana tu dengar pada Ayah Mak, dengar daripada Dr. Ismail Lutfi, dengar daripada apa ni, Baba Sepanyai, dan baba-baba lain-lain lagi. Tu dah. Baba mai pala getak. Getak di setting ni. Dan baba-baba lain lagi. Semua saat itu orang mengajar dapat pahala, dan orang mendengar pun dapat pahala, dan orang mendengar pun mengajar lagi pula pada demo lain. Dapat pahala. Jadi siapa kata berhubung-hubung lagi. 3 perkara ni hak tiap-tiap orang Muslim yang beriman teguh dengan Allah SWT. Tujuan hijrah ni kita nak balas mana kita nak mengakatkan, nak mengubahkan nasib kita saat itu mengikut keadaan dasar-dasar al-Islam. Belah mana kita nak hidup di dalam keadaan al-Islam yang sempurna. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu sempurnakan al-Islam. Iaitu semaya, puasa, keluar zakat,